dia dijadikan tidak lain untuk menyatakan esa tunggal dirinya. Ini yang harus kita fahami, di mana setiap kali kita punya talk pasti akan diingatkan balik. Walaupun kita dah menguasainya, tetapi seeloknya kita ingatkan balik supaya kita semua sedar bahawa keakuan diri kita ni harus dihilangkan, dan kita tak pernah ada. Yang ada adalah penceritaan keesaan Allah dalam kehidupan kita ini. Barulah kita akan berada di dalam keadaan insan yang kamil wa mukamil, insan yang benar-benar sempurna, iaitu kepada yang maha yang sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ditanyakan kepada kita ini beberapa soalan berkenaan tentang bagaimana keadaan kita ini, kaifa alukum, sekiranya ditanyakan bagaimana keadaan diri kita, maka apakah yang perlu akan kita jawab sekiranya dia ataupun kita membayangkan apabila kita menanya mana diriku, di mana diriku, maka kita akan, ataupun kita menyoal seseorang, atau seseorang tu menyoal mana diriku, atau kita menyoal seseorang di mana dirimu, maka tunjukkan dirimu. Maka kita pun tunjuk diri kita ni. Maka ini yang kita tunjuk adalah tubuh, bukan diri kita. Jadi kita menunjuk, kalau kita kata ini diri kita, tapi itulah yang berlaku. Kita rasa kita tunjuk tu kita ada diri. Sebenarnya yang kita tunjuk bukan diri kita, tetapi adalah tubuh yang Allah jadikan. Jadi di sebalik tubuh tu ada qalbun, ada hati. Jadi di dalam qalbun itu ada nyawa. Di dalam nyawa itu ada roh, iaitu tak lain sifatullah, rahsia Allah. Bukan Allah tu ada dalam diri kita, tetapi adalah ketersambungan untuk menyatakan yang wujud, yang nyata jelas esa hanya Allah. Maka kita tengok macam mana kita harus mengenal diri. Bila kita kenal diri, rata-rata diri kita ini tidak ada. Ditunjuk, rupanya kita tunjuk dada. Di sebalik dada, dalam dada tu ada apa? Ada qalbun. Di dalam qalbun ada nyawa. Di dalam nyawa tidak lain adalah roh yang bersifat, iaitu sifat wa yas'alunaka 'anil ruh quli ruh min amri. Iaitu bila ditanya kepada kaum Muhammad berkenaan roh, kata roh ni urusan amri Rabb, urusan Allah. Jadi Allah yang berurusan, maka menandakan bahawa bergeraklah roh tu tadi urusan Allah, maka bergeraklah nyawa. Bergerak nyawa, maka dia bergeraklah qalbun. Bergerak qalbun, maka bergeraklah tubuh. Dan tidak lain yang ada itu adalah Allah yang menggerakkan kita, Allah yang melihatkan kita, Allah yang mendengarkan kita, Allah yang memberi kuasa kepada kita. Baru kita kenal diri. Bila ditanyakan kepada kita, bagaimanakah hal kamu berkenaan diri kamu, maka kita mengatakan kita sudah kenal diri kita. Diri kita ni tidak ada. Yang ada adalah sifatullah, roh tu tadi, sifatullah. Siapa yang menguruskan tu sifatullah? Tak lain dialah. Tadi itu yang dikatakan tadi, bahawasanya apa? Bila kita sampai sini, kita dah kenal diri kita. Bila kita dah kenal diri kita, kita ni tidak pernah ada. Yang ada hanya sifatullah. Yang ada adalah zat Allah. Yang ada adalah dia semata-mata tunggal satu. Bukannya menyatakan banyak, tapi menyatakan yang tunggal esa, itu Allah. Barulah kita dipanggil innal ladzina amanu. Betul-betul kita barulah dinamakan orang-orang yang beriman, iaitu benar-benar kenal Allah, kenal diri dari sisi Allah. Bukan kita mengikuti, datuk aku Islam, bapa aku Islam, nenek moyang aku, turunan aku sampai Islam semua. Maka kita suka berada dalam keadaan tu. Maka itu kita rasa macam kita punya Islam ni betul. Padahal kita tak sempurna lagi selagi kita tak mengenal Allah. Inda dina indallahil Islam.
Diterima Allah dulu. Harus terima Allah dulu. Tenggelam tak ada, keakuan diri tak ada, barulah kita mengambil Islam, iaitu selam. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita mengambil Islam dulu. Makanya kita tak faham Islam ni siapa punya? Allah punya. Jangan bersandar pada Islam, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sekarang ni kita jadi kesian, kita jadi pelik manusia-manusia. Betul apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, akan datang kembali asing kembali Islam ni. Setelah dah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi SAW menyempurnakan Islam ini, Nabi pun berucap telah kusempurnakan Islam, maka Nabi akan mengatakan bahawa ini akan datang nanti penghujung zaman, manusia dah tak beriman kepada Allah, ataupun malam beriman siang kafir, siang beriman malam kafir. Itulah berlaku banyak kesyirikan sebab dia tidak mengetahui bahawasanya yang menguruskan sekalian alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita harus mempercayai benar-benar bahawa kita ini tidak pernah wujud. Kita hanya mengikuti sistem-sistem yang telah Allah Ta'ala aturkan. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa kita yang atur. Inilah yang dinamakan azab. Sebab Allah berkehendak untuk segala sesuatu, la tataharraku zarratan illa bi. Tak ada satu halus zarah. Zarah ni lagi halus daripada atom. Tak boleh kita lihat dengan mata kasar. Tapi Allah Ta'ala kata, zarah sekalipun aku juga yang uruskan. Jadi apanya yang ada pada kita? Kalau kita nak tunjuk diri kita ni ada, tunjuklah. Tak, diri kau bukan. Tunjuk kalau kau kata kau ada diri. Mana ada? Tubuh ni pun hak Allah Ta'ala. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, siapa yang jadikan? Allah. Kenapa kita jangan sombong nak berbantah-bantah, nak berbalah-balah dengan Allah? Nak kata kita juga ada. Sebab kan Allah dah bagi sekali sakti, la ilaha illallah. Tak ada, kita buat pakaian ada pula. Pakaian ada tu yang musibah besar, malapetaka ataupun kemalangan yang paling besar. Tapi itulah sekarang Nabi bagi tahu akan datang nanti, akan asing. Sebab beginilah manusia menganggap tak ada keakuan diri tu asing. Padahal Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Adam bawa la ilaha illallah sampai semua Nabi bawa la ilaha illallah, tak ada keakuan diri. Ada keakuan diri. Daripada Rasulullah, setelah wafat Rasulullah, sahabat-sahabat, turun wali-wali Allah, semuanya tidak mahu ada rasa keakuan diri. Inilah nama kemenangan. Kalaupun kita mati kita mati dalam keadaan mengesahkan Allah, beriman namanya tu. Tapi kalau selain ini, kita kejar dunia ni yang tak habis-habis, yang takkan beri kita kepuasan. Kita tak tahu tau jalan kita, kehidupan kita apa nak buat. Yang kita tahu makan, minum, cari rezeki, pelajaran anak-anak, besarkan anak, macam-macam, kahwinkan anak. Kita tahu itu je. Kita tak nampak yang lebih mustahak daripada. Bukan saya cakap itu tak payah buat, tapi yang mustahaknya adalah keakuan diri kita perlu dibuang. Maka Allah akan kita nampak, Allah menyusun kehidupan kita. Dan kita nampak seluruh sekalian alam ni diurusi, ditadbiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa degil sangat kita? Mengapa suka sangat kita berbantah dengan Allah ni? Itu berbantah tu, jangan kita ingat kita tak berbantah. Bila ada keakuan diri, kita bantah Allah Ta'ala. Berani kita. Iblis tak berani begitu. Tu tadi ya. Kita ni pula, ya Allah. Lepas tu kita biarkan, tak mau kita cari. Yang dikatakan Nabi warasatul anbiya ataupun mursyidah, kata Allah. Kena cari. Supaya kita tahu hidup kita ada ke mana. Kita tak boleh sandar, Datuk aku Islam, aku dah pasti Islam. Jangan, itu hanyalah mainan saja. Yang betul-betul Islam kita kena cari sendiri, belajar, minta kepada Allah. Baru kita tahu Islam, iman, ihsan, ma'rifatullah. Tu tak boleh berpisah. 4 tu tadi, syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat.
Inilah kehidupan ni. Bila kita tengok, ya Allah, sedihnya tadi beribadah selama 60 tahun, tetapi tak ia kenal akan Tuhannya. Ini yang berlaku sekarang, musibah besar ni. Jadi Nabi Muhammad SAW dah ingatkan banyak kali dah. 1400 tahun dulu. Tauhid, akidah tu perlu kenal Allah. Akidah terus kita la ilallah, kita kata kita percaya pada, tak boleh, dia uji. Dia uji tu ada pembimbing, dia akan uji kita, betul tak kita ni betul-betul beriman kepada Allah. Kalau tidak, tak boleh. Kita tunjuk diri kita, tunjuk tak betul, tak ada, diri kita tak ada, mana boleh tunjuk dah. Jadi yang ada diri Allah. Jadi apa guna Allah jadikan? Allah jadikan kita ada rahsia di dalam diri kita. Bukan kita yang ada. Rahsia dia. Kat mana? Roh. Roh tu kita tahu urusan 24 jam. Urusan Allah yang nguruskan nak makan apa, nak minum apa, nak pergi mana, nak datang sini. Semua dalam kehidupan kita Allah yang susun. Masalahnya bila kita tak mengaji. Ya Allah, kita ngaku-ngaku kitalah yang boleh menguruskan diri kita sendiri. Bila datang sakaratul maut, bila datang sakit yang berat, baru kita tahu tak bermaya, tak ada apa. Lemah laulai kita baru kita tahu. Ini yang kita nak sedari supaya kita nanti berada di alam barzah, berada di dalam kubur, berada di alam yaumul qiyamah, iaitu berada dalam keadaan kegoncangan yang berat. Kita tetap hati kita tenang dengan Allah, kerana sekalian alam yang kita nampak, ia mengikuti arahan-arahan sistem Allah. Tetapi bila kita dah duduk dalam naungan keamanan Allah, benteng Allah, maka pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya harus di dunia kita pertemuan dengan Allah. Kita pertemuan tu kita kenal Allah. Bukan bertemu. Pertemuan tu, maksud pertemuan tu, kalau tafsir pertemuan tu, kita berjumpa. Jumpa seseorang tu berjumpa, ada dua. Ini tidak. Pertemuan yang dikatakan liqa'a Rabbi. Pertemuan, hendaklah siapa nak hendakkan pertemuan dengan Allah. Falyamal amalan soleh. Jadi tak lain. Buang keakuan diri, itulah amal soleh. Jadi syaratnya gitu, kena kenal baru kita tahu apa itu amal soleh, atau apa itu innal ladzina iman tu betul-betul. Sekarang kita tengok tak semua orang tak faham iman. Tapi bila dia panggil innal ladzina amanu, kita terasa kita ni orang beriman. Padahal di sisi Allah belum lagi selagi engkau belum diuji oleh Allah, engkau tak boleh senang-senang sebut iman. Iman ni, oh ya Allah, sesuatu yang sangat manis, iaitu dia akan mendahulukan Allah terlebih dahulu. Kalau Allah ridho, itulah dia pun ridho. Kalau Allah tak ridho, dia tidak ridho. Itu iman tadi. Manisnya iman ni tadi. Bila kita berhidupan, tak ada keakuan diri. Nak ucap payah, tak ada keakuan diri. Manisnya sentiasa kita rasakan, iaitu keyakinan rasa kita betul-betul manis dia dengan Allah hingga lebur keakuan diri kita. Lagi lebur. Lama-lama Allah leburkan. Ya Allah, nikmatnya tak dapat nak diucapkan. Di mana orang yang telah dileburkan oleh Allah, setelah dia berusaha, berikhtiar apa yang Allah Ta'ala suruh, dia proses, dan sudah bila dia dah dapat, dia kenal Allah, maka dia kata segala usaha yang aku usahakan, aku ikhtiarkan, semuanya tak ada apa-apa pun, melainkan ada manfaat yang Allah Ta'ala berkehendak kepada kita, bukan kita berkehendak kepada Allah. Bahasa macam apa kita berkehendak kepada Allah, tetapi sebenarnya kita menunjukkan kita dah cukup. Sebenarnya kita harus tahu kita dah berkehendak kepada Allah. Dengan sebab apa? Allah memberi kita kehendak kepada dia. Kalau kita kata kita yang berkehendak kepada Allah, salah. Ini faham betul-betul ni. Tapi kita perlu ingat, bila kita berkehendak, dia yang beri kita kehendak untuk ingat kepada dia. Maka dia katakan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah, berabdikan diri kepada aku 24 jam. Maka kalau kita tak faham pada
ayat ini kita hanya belajar tafsir, kita akan mengatakan Allah suruh sembah dia. Betul? Padahal kalau kita tadabbur, minta kepada Allah kefahaman, Allah bukan minta sembah kepada dia. Tetapi Allah yang memberikan kita rasa untuk menyembah dia. Sesungguhnya dialah menyembah dirinya sendiri. Kena faham betul-betul. Ni kalau kita tak nak ubah degil, nak rasa kita juga ibadah, payahlah. Nak kata kita yang usolli, aku yang solat, payahlah. Kita masih tak faham lagi lah. Takkan kita dapat pertemuan dengan Allah selagi kita ada rasa keakuan diri. Ada dua. Kita ada, Allah ada. Tak boleh. Syaratnya nak pertemuan pada Allah, tak ada keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Kita dah tak boleh merasa lagi ada diri kita dah. Kalau nak rasa ada keakuan diri, oh aku yang baling bola tadi, habis je. Oh aku yang motor tadi, bawa motor tadi, aku yang press nak 60 ke 80 ke 100. Ya Allah. Tapi kalau dah belajar ni, kita akan lawan perang supaya kita betul-betul menyaksikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada keakuan diri kita. Setiap sesuatu yang kita buat, semuanya adalah kudrat dan kehendak Allah. Kita masih lagi, ya Allah. Habis kalau gitu, orang tu mencuri, maknanya dia ni tak, belum tentu lagi kalau dia mencuri, Allah nak hukum dia. Sebab apa? Dia ada peluang untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu. Yang masalahnya sekarang kita buat salah, tak mengaku kita ada banyak buat salah. Itu lebih bahaya. Itulah nama dia akuan diri kita. Nak rasa diri kita macam kita ni cukup ya. Kita mesti sekali nak merasa kita ni tidak cukup ya Allah. Dan kalau kita dapat nikmat, syukur alhamdulillah, engkau kurniaan kau ya Allah. Tapi kalau tak dapat, makna kita jangan duka cita. Kita hanya berkata kepada Allah, ada orang yang lebih teruk lagi berkeadaan, tapi dia boleh tetap tegur dengan Allah. Kita baru kena sikit tempias. Mengapa kita? Jadi bila kita ingat itu makam Nabi Ayub, maka kita akan merendah diri kepada Allah sentiasa dan tak mau bangun-bangun merasa ada keakuan diri. Allah berfirman, wa qul ja'al haq. Apabila telah datang kebenaran daripada sisi Allah, maka innal batila kana. Mana yang batil pasti akan hancur. Apa kebatilan tu tadi? Dulu dah bagi tahu, kebatilan tu bukan iblis, jin, tapi kebatilan tu adalah akuan diri kita itu. Dan harus kita masukkan kebenaran yang daripada Allah, maka Allah lah yang akan mengurus. Tak payah dicari ke mana Allah. Kita tak mampu nak melihat wajah Allah. Tetapi bila Allah memberikan cahaya nur, baru kita nyata dan jelas bahawasanya yang ada di sekian alam ini. Jangan sampai kau jadi buta melihat apa sekalian ini macam-macam ni tadi, hingga kau tertipu tidak dapat melihat Allah. Dan kamu bila sedar, kamu kembalikan diri kamu kepada Allah. Kerana Allah berkehendak setelah kita melakukan kesalahan, maka Allah SWT berkehendak untuk kembali kepada pertemuan dengannya. Punya sayangnya Allah SWT kepada kita hingga kita tidak sedar Allah sentiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada kita. Cuma Allah nak, maknanya bukan ganti apa yang Allah Ta'ala berikan, tetapi cuma Allah nak iaitu kita mengesahkan Allah betul-betul. Hingga tidak ada ruang untuk kita mengatakan ada makhluk lagi. Jadi proses ni memerlukan mursyid pembimbing. Pada sahabat Nabi ada Rasulullah, dia ngadu Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana aku nak hapuskan hawa nafsu keakuanku. Nabi SAW boleh, kalau Allah mengizinkan. Kita kena bersungguh-sungguh, bukan sekadar cakap. Dan bila dikurniakan oleh Allah, maka kita dah dapat. Maka kita tak boleh kata, ini usaha aku, ini kehendak aku buat betul-betul umur, belajar. Kau degil, kau tak nak belajar. Tak boleh cakap macam tu. Kita tetap juga bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatnya tadi yang tak dapat nak diucapkan. Tetapi tunggulah masanya, bahawasanya kita akan meraih
keuntungan setelah kita di dunia, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan betul-betul hilang akuan diri, dan kita rasakan betul-betul Allah sentiasa memberikan kepada kita nikmat yang besar, iaitu mengesakan Allah. Tapi kalau kita mengesakan Allah, kita tak nampak ini kurniaan paling besar, parahlah hidup kita. Kita nampak selain Allah yang kita esakan, yang kita muliakan, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita, banyak orang yang beramal tetapi tertipu. Tetapi dia tidak mencari kemewahan ini macam mana, supaya kita tidak tertipu dengan permainan. Sebenarnya bila Allah dah perkenalkan diri Allah kepada kita, kita lihat benda-benda yang mengerikan, tak lagi kita merasa ngeri. Tetapi kita berdialog dengan dia, kenapa jadi begini? Semua cerita-cerita kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bawa kita supaya kita tidak terhijab dengan Allah. Maka sayang Allah nyatakan yang pertama adalah nurku, iaitu nur zat Allah Ta'ala ataupun nur Muhammad. Allah tak ciptakan yang lain dulu. Allah menciptakan terang, cahaya. Lepas itu baru Allah suruh jadikan sekalian macam-macam. Tu yang kita pernah lihat ataupun yang tak pernah lihat, semua Allah dalam pengetahuan Allah. Baru kita boleh faham, ya Allah, jalan cerita Engkau, skrip Engkau susun menu, ya Allah, semuanya diurus oleh Allah. Tak ada satu pun yang boleh kita kata kita mengurusi diri kita sendiri. Sebab bagi orang yang kenal, bagi orang tak kenal, dia kata, mana boleh, aku kena uruskan ni, aku Allah Ta'ala. Dia nak nampak di luar. Allah Ta'ala tu boleh dia nampak di luar. Allah Ta'ala tu perlu dilihat di dalam. Kerana macam mana kita makan durian, makrifat kita adalah rasa durian. Kalau kita makan durian musangking, kita akan tahu rasanya pahit-pahit manis contohnya kan. Tapi bila lagi sekali dibagi kepada kita tahun depan, kita makan tak rasa durian musangking, pasti kita akan berbalah-balah. Jadi kita pengetahuan tu Allah jadikan mengenal kita kepada rasa musangking tadi, untuk rasa tu mengesakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan dibawa ke situ, pertemuan dengan siapa? Pertemuan dengan Allah. Bagusnya Allah ciptakan segala sesuatu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu pun sia-sia. Kalau kita kata kenapa Allah Ta'ala cipta iblis ni, tak ada. Sebenarnya kita ni tak faham. Kalau kita faham, mesti ada iblis, mesti ada yang baik, nabi-nabi, mesti ada yang buruk, mesti ada zina, mesti ada yang mulia, mesti ada syurga, mesti ada neraka. Allah ciptakan tu untuk apa? Untuk kebaikan kita, supaya kita nampak siapakah yang menjadikan sekalian tu. Baru seronok kita, hidup kita. Ada baik, ada buruk. Ada syurga, ada neraka. Allah Maha Bijaksana, tak ada sia-sia pun dijadikan segala sesuatu itu. Walaupun kita nampak ada semut hitam di atas batu hitam di malam gelap, kita kata apalah guna semut ni kau jadikan, ya Allah. Sia-sia. Jangan. Dia tu berzikir kepada Allah di waktu siang dan di waktu malam berselawat. Kita mana tahu cara dia zikir. Sebab itu dalam pengetahuan Allah. Yang penting kita yakin mereka ni semua makhluk Allah berzikir kerana mereka tidak ada daya upaya. Mereka ni dibentuk oleh Allah. Kita semua dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apanya yang ada pada kita daripada setahun ke setahun, daripada kita lahir, kita dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik pada tubuh, baik pada dalam diri kita, dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Allah menciptakan makhluk manusia. Allah lah yang sayang kepada makhluk yang diciptakan. Maka itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, rahmatku mendahului dari kemurkaanku. Maka itu Allah mengatakan gitu. Sebab Allah tu sayang dia terlebih, hingga kita tak nampak Allah Ta'ala punya murka, marah. Macam-macam Allah bagi. Tak mampu. Ini hari aja nikmat tak mampu kita hitung. Bayangkan.
Jadi ketersambungan itu tadi adalah kita mengundang permohonan pertolongan Allah. Apa itu pertolongan Allah? Pertolongan Allah iaitu berunsur, iaitu hilangnya rasa keakuan diri kita. Itu pertolongan Allah yang paling nombor satu kita nak. Jangan kita lari tajuk. Maka itu nanti bila kita mengundang pertolongan Allah, supaya kita benar-benar mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Allah yang memuji akan dirinya sendiri. Habis kau tu ada aku ni menyatakan dia, bukan aku ni Tuhan. Kena faham betul-betul. Ada tu orang soal saya, dia kata macam mana kenal diri ni? Belah ke? Cakap apa nak belah-belah? Kita sendiri tahu ujung rambut sampai ujung kaki siapa yang jadi. Boleh tak bulu roma ni, bulu apa? Bulu kening ni satu kita nak ciptakan. Boleh? Supaya dia tumbuh. Tak boleh. Sehalus-halus pun kita tak mampu nak buat ciptakan. Apatah lagi nak menguruskan supaya bulu mata ke rambut kita panjang. Tak. Kita ada tak? Boleh panjangkan rambut. Mana boleh. Yang boleh panjangkan rambut kita Allah. Jadi apa saja pun bila kita dah mengaji ni, kita akan nampak kekuasaan Allah. Kita tak nampak lagi kekuasaan kipas berpusing. Kita tak nampak kipas tu boleh berpusing. Kita tahu yang memusingkan tu adalah Allah. Takkan Allah nak pusing. Bukan maksudnya Allah. Tadi maknanya Allah memberikan ilmu-ilmu ni dan memberikan current daripada air. Kalau tak ada kipas, tak ada current, macam mana nak berjalan kipas tu? Jadi semuanya peranan-peranan tu jangan kita fikir makhluk. Itu semua adalah Allah. Kalau Allah tak bagi tadi air, engkau dapat current. Kan air kan ambil kekuatan apa? Current kan ambil kekuatan daripada air, betul tak? Apa? Boleh dia ambil kekuatan. Padahal air siapa jadikan? Tapi manusia suka berbalas, suka berbantah, degil, tetap juga dia rasa dia ada kuasa, dia kena ultra, dia kena ikhtiar. Memang, tapi jangan bersandar kepada itu. Setelah kita usaha ikhtiar, kita akan berkata, ya Allah, ini semua adalah usaha ikhtiar. Bukan aku. Kita, ya Allah, berkehidupan yang tengok sedih orang tua-tua. Ya Allah, ditanyakan tadi. Haji, nampak tak Allah Ta'ala? Allah tak nampak. Tapi kita yakinlah. Dia main takut tu je. Hingga kan bila dia solat, banyak yang lalai. Tapi dibiarkan. Itu kata. Yang nak tegur ulama, mufti apa semua tu tak ada. Dia lebih mementingkan kepada luaran. Ya Allah. Tuan-tuan, kalau amal ni tuan-tuan dapat syurga. Tuan-tuan kalau ni buat yang tak elok gini-gini, tuan-tuan akan dapat neraka. Bagus cerita tu. Tapi janganlah titikkan koma. Sambung cerita dia. Syurga tu tadi adalah percikan daripada nikmat Allah. Kalau kita dapat Allah lebih nikmat daripada syurga, maka itu Allah jadikan syurga supaya kita jangan menghala kepada syurga, menghala kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru selesai. Baru Allah nak letak kita syurga neraka, tu urusan Allah. Allah pula tak pernah mungkin janji kalau kau betul-betul kenal diri kenal. Allah tak bagi kita masuk dalam azab. Sebab kita dengar arahan daripada Allah. Kita tak mau detik-detik kita lupa pada Allah. Allah tahu. Itu semua kurniaan Allah yang amat besar. Tapi bila kita tak dapat Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang pandai-pandai, ustaz-ustaz, alim-alim, orang-orang, dia tidak mau sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia nak bawa ke mana anak murid dia. Tapi dia bagiannya ilmu-ilmu Quran ni bagus, tapi dia tak dapat nak tadabbur membawa anak tu faham apa sebenarnya kita dihidupkan. Tadi baru kita tahu, ya Allah, 24 jam lah kan. Itulah sebenarnya. 24 jam kita rasakan yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Susah, jangan kata susah. Nabi-nabi lebih teruk susah. Tapi boleh? Tak malu ke kita? Sebab Nabi berkata, Ana basyarum. Aku manusia seperti kalian juga. Sakit, demam, ada rasa. Isteri buat hal macam-macam lah. Macam-macam. Yang kita lihat semua ni urusan-urusan Allah. Kita harus mempercayai bahawa setiap hidup kita ini jangan ada keakuan diri. Mengesakan Allah. Betul-betul lah tu. Tapi bila ada akuan diri, kita kata kita mengesakan Allah, itu kazib. Itu penipu. Sebab kita tak mampu buat apa-apa. Melainkan semuanya atas izin kehendak Allah. Tapi kita tak, kita dah belajar ilmu, kita dah beramal banyak, kita rasa macam kita. Ya Allah. Ya Allah. Siapa yang nak sedarkan? Kalau kau dah banyak ilmu, kau dah banyak beramal 20 tahun, 30 tahun setiap malam tak berhenti, siapa nak tegur kau bila kau perbuatan tu salah? Tak lain yang nak bimbing kita adalah wali Allah ataupun mu'arif billah yang dapat menegur kita. Itu pun belum tentu lagi kita mendapat hidayah. Malah kita berbalah-balah tak setuju dalam teguran. Padahal itulah teguran kasih sayang untuk kita kembali kepada Allah supaya kita tetap teguh, iaitu mengesakan Allah. Ketersambungan kita dengan Allah menyebabkan hilanglah keakuan diri kita. Perhatikan betul-betul ya. Kita kat dunia luar ni, ya Allah, dia orang ni nyoal kita ni, ya Allah, saya pun tak tahu yang disoal tu untuk tujuan ke apa. Kita bila soal seseorang tu, kita hanya nak tahu benar-benar iman ke tidak kita, kenal diri ke tak, ataupun kita tidak kenal Allah. Itu kita selalu kena perbincangkan. Itu kita kena selalu persoalkan. Kerana diri kita bila lupa ya satu hari untuk kita mengenal pada Allah, kita tinggalkan fardu-fardu yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka kita gelisah. Sebab kita tahu hubungan pertemuan kita dengan Allah itu adalah kesucian, tak ada akuan di diri. Sedangkan membantah tu, berpalah-palah dengan Allah tu ada keakuan diri. Sebab kita membantah, kita rasa orang lain bawah kita lebih hebat. Maknanya kita memproses. Itu semua orang lain pun Allah Ta'ala punya atau cara juga. Jadi kita ni dibagi bagus sikit, kita lupa diri, kita kata kita lebih bagus daripada jiran sebelah. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita bawa, tak ada siapa yang nak tegur. Sebab semalam dah bagi tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah bermula pada dalam diri kita. Bukan berlaku kita nampak orang buat tak elok, kita nak tegur tu. Bukan tu dulu. Dalam diri dulu perjuangan pertama. Kita tak selesai dalam, kita nak tegur orang lain supaya dapat Allah Ta'ala tu. Mana mungkin. Itu kepura-puraan. Kita tidak dapat yang betul-betul dari sisi Allah. Ataupun ada sesuatu yang tak elok pada diri kita, yang masih lagi kita masih tidak boleh tinggalkan sesuatu perbuatan yang mana kita ni buat kita rasa ada keakuan diri. Bagaimana kita nak olahkan jumpa pada orang supaya kita dapat duduk dengan dia, kita nampak perilaku dia membuang keakuan diri. Kalau sekadar cakap tafsir kita tak faham lagi. Tapi bila kita nampak dengan jelas tadi, kita belajar silat harimau, kita belajar situ, kita tengok guru kita bawa watak harimau, kita tak dapat nak mengolahkan bagaimana guru tu. Dia ada skill-skill dia. Bukan kita tengok sekali, kita boleh ikut guru kita jadi harimau, bawa silat harimau. Tak. Jadi perlukan lagi latihan musyahadah, riadah, bersungguh-sungguh lah. Tapi bila dah dapat nanti kesudahannya Allah yang nak mudahkan kita, maka kita jangan pula bersandar, akulah ini usaha aku ikhtiar. Tak, lupakan usaha ikhtiar. Itu semua usaha ikhtiar adalah Allah punya susunan. Kita tak tahu benda. Inilah kehidupan kita ya. Saya pagi tengah hari tadi ada satu orang tu tadi, dia kata dia menyesal bila pernah
dia dengar talk kita dalam YouTube, dia banyak komplain. Tapi bila dia jumpa saya terserempak, dia kenal saya cerita, rupanya dia dapat hidayatullah daripada Allah, sisi Allah. Kalau tidak dia tak faham, dia minta maaf. Selama ni dia suka bantah apa yang kita cakap ni, semua sekali Allah buka, kita berdoa pada Allah. Orang yang marah kita, orang nak fitnah kita, ya Allah lembutkan hati dia. Engkau yang tahu bagi hidayah pada dia. Aku tak tahu ya Allah. Kalau kau kurniakan pada hamba kau, itu engkau lebih bijaksana. Dia pujuk supaya orang yang buat keburukan kepada kita, kita balaskan dengan kebaikan. Itu tandanya orang tidak ada keakuan. Tapi kalau orang tu usik kita sikit, dia gigit, dia masam muka kita bertindak nak masam muka juga dengan dia, maka kita berada di dalam keadaan kesusahan benar. Jiwa kita tidak tenang. Kalau jiwa tu tenang, orang buat apa pun dengan kita, fitnah kita tetap tenang. Kita faham dah segala lewat ke depan ataupun yang terlepas, semuanya disusun oleh Allah. Tak ada satu pun makhluk boleh susun. Tak ada satu pun manusia yang kita lihat boleh bergerak dengan sendiri. Cuba ceritakanlah. Ni kita tadabbur, kita kupas, ceritakanlah. Bukan tafsir kita masih tak faham. Jauh beza. Tadabbur ni Allah yang suruh, supaya kita proses memahami bagaimana yang Allah nak bagi kita faham. Baru kehidupan kita hafal yakin kehidupan kita sendiri dah berperang, dikurniakan Allah kemenangan. Siapa ajak adab kita? Dia adab hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak betul-betul kita, ya Allah, bila dapat ni saya tak tahu nak cakap nikmat. Bersusah-susah manusia, 20,000 kilometer manusia, semuanya Allah juga urus. Ditambah lagi 20,000 lagi Allah Ta'ala jadikan makhluk yang Allah jadi lahirkan, tetap juga Allah juga urus. Berapa banyak pun hari-hari Allah ciptakan, Allah tak jadikan, tetap Allah juga yang susun. Tadi kalau kita tengok diri kita balik, baru kita tahu, ya Allah, aku tak ada rupanya, ya Allah. Yang ada adalah rahsia Engkau, dan rahsia Engkau tak lain daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, nikmat ni, ya. Kita tak tahu nak cakap nikmat ni bila kita Allah Ta'ala tarik kita. Allah Ta'ala punya maknanya kasih sayang Allah tadi, ya. Punya hebat kasih sayang Allah Ta'ala pada kita tadi. Berbagai-bagai nikmat yang kita ini hari pun tak mampu nak hitung. Boleh kita hitung hari ni, sejak kita bangun tidur sampai kita pun lupa dah. Tapi Allah tak pernah lupa. Allah tahu semuanya. Apa yang telah Allah Ta'ala bagi, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Tak ada satu pun yang halus ataupun yang besar. Yang besar ataupun yang halus. Semuanya ada tertulis dalam kitab sejak kita di akil Tapi kalau kita dah berdapat matlamat ni tadi, kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah kenalkan diri Allah, pasti hilang semua segala-gala itu tadi. Kitab-kitab kita tadi. Allah dah, bila kau dah pertemuan dengan Allah, maka bukti dia apa? Hilanglah semua. Allah menutupi aib-aib kita tadi. Jangan kita ulang balik. Sebenarnya Allah hilangkan aib dengan menutupi punya sayang Allah kepada hamba. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengar serta mengakui perjalanan ini adalah perjalanan yang dijalankan oleh Allah SWT. Hanyalah jalan cerita yang Allah bagi kepada kita untuk kita terjemah dan terjadikan dalam kehidupan kita. Apa yang penting, seperti apa yang Syekh kita katakan tadi, kita perlu mengesahkan Allah bukan hanya dengan 5 waktu satu hari.
Apa yang perlu kita buat ialah mengesahkan Allah dengan 24 jam. Kita tak ada pilihan lain selain mengesahkan Allah 24 jam. Yang mana Allah telah pilih kita masuk ke dalam dunia ini dan kita juga akan berakhir kepadanya juga, insya-Allah. Sebagai antara hamba-Nya yang terpilih untuk menjadi Islam dan hidayah itu adalah sangat penting kita mensyukuri nikmat-Nya. Bayangkan kita sekarang didirikan sebagai mutusami dan asing, yang mana kita tidak mendapat nikmat Islam serta hidayah yang kita dapat hari ini, serta merasakan kewujudan Allah itu sendiri, insya-Allah. Semoga para pendengar YouTube serta jemaah-jemaah sekalian terus istiqamah, kerana bakal ada tanda-tanda yang besar bala yang mungkin akan berlaku, yang mana kita telah dilalaikan dengan cerita-cerita politik-politik, cerita-cerita sampah, supaya kita sedar, supaya kita lupa yang kita sekarang konon-kononnya menjalankan kehidupan normal, padahal mereka, ejen-ejen Dajjal itu sendiri telah merancang suatu perkara yang lebih besar untuk menyesatkan kita, umumnya orang Islam, serta meletakkan ilmu kenal diri kenal Allah ini sebagai ilmu yang asli yang dianggap sesat oleh orang di luar sana. InsyaAllah, Alhamdulillah, semoga kita terus lagi sama-sama dengan syekh kita, dengan para musyid, insyaAllah ke rohani, terus menerus istiqamah, buang rasa keakuan diri, insyaAllah. Saya sudahi wa ilaihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucap teman kita tadi sudah khatir Rabban, lintasan kesucian kudus, untuk tak lain nak ngajak kita sama-sama mengesahkan Allah. Sama-sama, bukan kita mengajak kepada kita, tapi mengajakkan supaya kita dapat pertemuan dengan Allah. Apa itu pertemuan? Hilang akuan kita. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa sejak azali, abadi, awal, akhir, zahir, batin, semuanya menguasai. Wa huwa bikulli syai'in qadir, iaitu Allah sentiasa cukup sempurna dengan dirinya sendiri. Bukan ada dua, dirinya sendiri dah maha cukup sempurna, tak memerlukan kepada kita. Tetapi Allah tu menjadikan supaya kita dapat rasakan bahawa kita memerlukan untuk kembali, iaitu ketiadaan balik. Bukan dibagi kita hidup supaya merasakan kita ni hidup, memiliki, tetapi jalannya adalah kita akan hilangkan. Maknanya yang ada hanya Allah, itu hal tuju sebenar. Jangan kita rasa kita nak hidup kekal. Yang kekal tu hanya Allah SWT. Jadi bila dah kita dikurniakan oleh Allah nanti, begitu kekekalan yang kita rasakan, nikmat tu dengan Allah, maka Allah hidupkan kita kembali, baru kita tahu kehidupan kita tetap adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia cerita-cerita dia. Sebelum kita nak bawa cerita tu, mengajakkan kepada isteri, mengajakkan kepada anak, mengajak kepada jiran-jiran, mengajakkan kepada semua pemimpin kita, ke siapa-siapa, tak lairi tajuk, kita dah faham dah. Kita akan bawa mereka kepada mengesahkan Allah. Tak mahu kita nak bagi mereka pula sentiasa merasakan pertemuan dengan Allah. Dan apa tandanya pertemuan kita dengan Allah adalah di mana kita sentiasa rasakan tak ada keakuan diri. Dialah menyusun hidup kita. Maka berjayalah kita mendapat kemenangan dari sisi Allah. Sebab kita dah diberi kurniaan oleh Allah lebih besar daripada syurga dan seisinya, iaitu kita dapat pemilik syurga. Ini yang kita nak sampaikan. Kita nak doakan kepada pemimpin kita. Kita tak layak, tapi kita ada sesuatu perhatian, kasih sayang yang tinggi yang Allah berikan kepada kita. Melihat mereka ini, kita nampak dalam keadaan kita, apa yang perlu aku bantu. Bukan kita nampak mereka, apa yang perlu engkau berkhidmat pada aku, nak bagi duit ke, nak bagi kedudukan,
Apa yang perlu kau bagi? Selalunya manusia ini manusia yang rugi. Manusia yang untung ialah mereka memikirkan macam mana aku nak bagi mereka supaya mereka dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nikmat yang lebih besar, tak ada keadaan yang lebih selamat melainkan seseorang tu betul-betul dia ni mengajak manusia kepada mengesahkan Allah sama-sama. Qul innama ana basyarun. Aku ni katakan, Muhammad katakan, engkau ni sama macam kalian. Muhammad tu ada hidung, ada telinga, ada mata, ada macam-macam semua macam kita. Maka itulah Allah nak bagi tahu supaya kita tahu bahawa kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan tadi ada yang dinamakan tadi saghir dan kabir, iaitu besar, kecil dan juga besar. Yang pentingnya jangan kita membayangkan kecil dan besar, tetapi kita cukup merasakan dengan Allah hingga hilang keakuan diri. Ini matlamat yang sebenar-benar, insya-Allah. Bila kita dapat duduk di situ, maka kita akan jadi pejuang-pejuang, penolong-penolong agama Allah. Sebab kita dah dibagi tahu oleh Allah. Maka kita akan bekerja wa nazira, akan bertindak ke siapa pun kita akan buka cerita dengan bagaimana yang Allah Ta'ala nakkan kita buat cerita. Bukanlah kita berbuat atas kemahuan kita kata Nabi, tetapi kita akan berhidupan dengan kemahuan yang Allah Ta'ala dah telah susun. Dan kita tidak berbantah, kita mengikuti ini daripada Allah Subhanahu, dan kita rasakan betul-betul Allah tu tadi nikmatnya ya Allah tak terucap bila kita bersama ketersambungan dengan Allah, nikmatnya tak dapat nanti. Maka itu orang-orang yang bila arifin billah yang dia ni ya Allah, dia ada skill dia masing-masing untuk supaya dia berasa hilang akuan-akuan dirinya. Ini kita nak bawa dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ni sekarang kita melihat terlalu Rasulullah kata apa? Malam beriman, siangnya kah? Siang beriman, malam kah? Ya Allah. Dan manusia wanita, Rasulullah kata dia menyebut kiamat, maknanya wanita ibu melahirkan tuan, ibu melahirkan tuan. Maknanya anak tu mengarahkan mak bapak, ya Allah. Sedangkan itu memang kiamat lah tu. Kalau tu maknanya Allah tu bersungguh-sungguh bagi tahu, selepas pada aku yang harus kau hormati adalah ibu. Tapi ini Rasulullah kata ibu mengeluarkan tuan. Maknanya anak dia tu jadi tuan, arahkan dia. Ya Allah, tu mana tanda tu. Banyak dah saya tengok dah. Anak-anak muda sekarang ni, ya Allah, dia buat kepala dia je. Dia sampai cabar mak bapak dia. Mak bapak jadi takut pada dengan anak. Anak boleh buat sepati, kita tegur lagi dia buat hal lagi. Jadi anak tu dia boleh mengarah mak bapak. Mak bapak tak boleh arahkan dia. So sekolah sini, mengaji pun sekolah tak. Ni anak jadi tuan kepada mak. Dah berlaku banyak. Punca dia tu, saya cakap tadi, kita tak kembali belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi bila dia dah meningkat ke akil balik, dia dah makin rasa akuan diri tu tinggi. Jadi silap siapa, kita jangan jolok-jolok siapa-siapa. Diri kita lah. Kita tak menyusunnya tadi. Allah bagi kekuatan untuk kita menyusun. Dan bila kita dapat menyusun dengan baik, jangan kita kata aku bersandar pada Rasul. Tak boleh lah gitu. Kita mula-mula usaha ikhtiar, tetapi bila kita dah berjaya, kita katakan ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kemampuan kita. Kita tak memiliki apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu pada malam ni. Terima kasih banyak perhatian semua. Tak ada apa yang saya sampaikan. Saya tak nak nanti dia tanggungjawab di mana-mana. Saya dah sampaikan maknanya. Walaupun nampak keras ke apa, itu bukanlah hajat saya untuk tapi inilah cara dia kasih sayang dia. Kita kena asidah walal kufar. Tegas terhadap tak boleh cakap lembut-lembut. Maknanya bukanlah kita tak berakhlak. Kena pada tempat dia tadi. Allah suruh tegas tu kena pada tempat dia. Jadi kita tu kena faham. Sebenarnya yang kita tak suka sebab
kita rasa kita ada kemampuan dan kita nak orang tunduk pada kita. Itu sebenarnya ego-ego tu tadi menyebabkan kita tak boleh dengar masuk kat telinga dalaman kita tadi. Kita hanya dengar telinga yang di luar. Proses ni perlu nanti kita buat tengah malam, kita sama-sama mulai mohon kepada Allah ni. Jangan lari tajuk. Mohon kepada Allah ini nombor satu yang paling mustahil. Ampunan, kita pergi tempat-tempat yang mana membawa kita kepada mengesakan Allah. Kuat. Ada tempat kita pergi, kita tak dapat mengesakan Allah. Sebab apa? Kita bertukar jadi watak kita. Tapi kalau ada tempat tu, kita kalau pergi, kita sentiasa nak mengesakan Allah, tak puas-puas. Selalulah pergi ke tempat tu. Supaya diri kita bertambah Allah Ta'ala bagi zadathum iman. Keyakinan tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya akan cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kesilapan dalam menyampaikan wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma Sayyidina. Alhamdulillah.